keadaan perkara yang bawah perlu naik atas, perkara yang atas perlu jadi bawah. Maksudnya apabila kita berdiri, kita punya kaki kat bawah lah, kita punya badan dan sebagainya di atas. Apabila sujud perlu lah macam ni lah, tonggeng lah, maksudnya macam tu. Badan kita jadi menjurus ke bawah, kita punya bahagian paha perlulah naik ke atas. Janganlah kita sujud dalam keadaan mendatar. Sujud dalam keadaan mendatar. Contoh budak-budak kecil solat di masjid, dia sujud dalam keadaan mendatar, tengok kiri kanan. Saya biasa tengok banyaklah budak-budak kecil kau perasan solat kat masjid. Dan sujud macam tu tak sah kita punya sujud. Begitu juga tamakninatu fihi, perlulah kita untuk tamakninah. Apa maksud tamakninah? Tamakninah tidak bergerak dalam satu masa dalam kadar subhanallah, dalam kadar subhanallah dan subhanallah dalam 2 saat. Perlu kita bezakan. Dalam solat dia ada tamakninah, dia ada saktah. Dia ada tamakninah wa saktah. Saktah ini kita tidak bersuara. Saktah ni satu perkara yang kita senyap dalam keadaan suara, qaul. Tamakninah ni fi'il, maksudnya perbuatan. Saktah ni contoh saktah yang disunat yang ada dalam solat. Contohnya saktah ketika mana kita takbiratul ihram, disunatkan kita untuk, diwajibkan kita untuk saktah. Maksudnya bila kita takbiratul ihram dalam saat 2 saat contohnya, baru kita baca doa iftitah, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baru kita baca, bukan Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Tak, kita kena saktah dahulu. Begitu juga saktah, maksudnya di antara bacaan waladhdallin amin dan surah yang ni perlulah untuk saktah. Tapi saktah itu dalam mudah dalam tempoh bacaan Al-Fatihah. Ni kita akan baca sebentar lagi. Seterusnya perbahasan saya menerangkan tentang tasdidat, syaddah-syaddah yang ada dalam bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita baca sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian. Tasdidatut tasyahhudi 11 wa 20. Khamsun zaidatun fi akmalih wa sitta asharata fi aqallih. At-tahiyyatu 'ala at-ta'i wal ya'i, al-mubarakatu as-salawatu 'ala as-sadi, at-tayyibatu 'ala at-ta'i wal ya'i, lillahi 'ala lamil jalalati, assalamu 'ala as-sini, alayka ayyuhan nabiyyu 'ala al-ya'i wan nuni wal ya'i, wa rahmatullahi 'ala lamil jalalati, wa barakatuhu assalamu 'ala as-sini, alayna wa 'ala 'ibadillahi 'ala lamil jalalati, as-salihina 'ala as-sadi, ashhadu an la ilaha 'ala al-lami alifin, illa Allahu 'ala lami alifin wa lamil jalalati, wa ashhadu anna 'ala an-nuni Muhammadan Rasulullah 'ala mimi, Muhammadin wa 'ala ar-ra'i wa 'ala al-mamil jalalah. Faslun tashdidatu aqalli salati 'ala an-nabi 4. Allahumma 'ala al-lami wal mimi
salli 'alal lami ala Muhammadin 'alal lami wa aqallus salami assalamu alaikum 'alas sini. Di sini perbahasan ini membahaskan tentang tasdidat, syaddah-syaddah yang ada di dalam selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembacaan dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Disebut sini tasdidatu at-tasyahudi, syaddah-syaddah yang ada pada tasyahud, tasyahud awal dan tasyahud akhir ada 21. Nuskhah saya dia kata khamsun zaidatun fi akmalih, yang mana wasita asyarata fi aqalih, yang paling sikit-sikitnya 16. Maknanya sikitnya 16 dalam tasyahud awal, yang paling banyak 21, yang tambah lagi 5 syaddah dalam tahiyat akhir, dalam tahiyat akhir. Di sini disebut yang pertama sebab tahiyat akhir banyaklah riwayat yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Seperti mana yang saya dah sebut minggu lepas berkaitan perbahasan yang bincang tentang lafaz Sayyidina Muhammad. Lafaz Sayyid dibolehkan ataupun tidak telah diperbahaskan, telah dibincangkan pada kelas yang lepas. Yang sini yang paling biasanya disebutkan sini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di sini adalah bacaan tahiyat akhir dan bacaan salawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ini bacaan yang paling simple, dan assalamualaikum untuk bacaan tahiyat akhir yang paling simple sekali. Yang tambahan itu bacaan yang dianjurkan oleh ulama. Jadi syaddah yang sini dia ada, yang pertama di sini adalah at-tahiyyat, syaddah yang ada di atas ta dan ya daripada perkataan at-tahiyyat. Yang syaddah yang kedua daripada perkataan sad, lafaz kalimah sad ataupun huruf sad daripada al-mubarakatus salawat, dan ta dan ya di atas at-tayyibat, lillahi di atas lamul jalalah, sin di atas assalam, dan ya dan nun di atas, dan ya dan nun dan ya seterusnya di atas alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, syaddah di atas lamul jalalah, wa barakatuhu assalamu di atas sin, alaina wa ala ibadillahi di atas lamul jalalah, as-salihin syaddah di atas sad, asyhadu an la ilaha, Ustaz tak ada syaddah pun, Allah ilaha. Di sini idgham kan, Allah itu di seolah-olah menjadi syaddah. Allah kita tahu kita kena baca Allah, tidak baca Allah. Sah dari segi bahasa Arab kita baca Allah, tapi kita dianjurkan untuk baca dengan syaddah. Allah ilaha illallah. Boleh untuk kita baca Allah. Tapi di sini hukum dia apa? Nun mati bertemu dengan lam. Idgham bila guna. Hukum dia kita bagi baca al-idgham bila guna. Kita kena idgham, masuk idgham dalam bahasa Arab. Memasukkan. Kita kena masukkan nun dan lam tersebut. Kita baca Allah seolah-olah dia adalah syaddah. Illallah, syaddah di atas lam yang illa di atas lamul jalalah, wa asyhadu anna di atas nun, Muhammadan Rasulullah pada mim, ala mim wa ala ra dan ra, wa ala lamil jalalah dan pada lamul jalalah. Begitu juga syaddah yang ada pada selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi yang paling simple adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita selawat macam tu dah cukup untuk sah kita punya solat. Sebab itulah kita sebut tadi, janganlah menggunakan pengetahuan kita untuk kita meringan-ringankan dalam solat. Sepatutnya kita yang lebih mengetahui, kita lah perlu untuk melakukan. Sebablah dalam satu syair dia kata, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Janganlah engkau melarang untuk orang melakukan sesuatu. Wa ta'tiya mithlahu, kau buat juga.
kau halang untuk kau marahi orang solat lambat, kau pun solat lambat. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Kalau kita nak mengarah seorang, lihatlah diri kita dulu sebelum kita mengarah orang lain. Allahumma salli ala Muhammad, syaddah di atas lam, syaddah di atas mim, salli syaddah di atas lam, ala Muhammad syaddah di atas mim. Dan aqal salam, kita nak salam, memberi salam sedikit-sedikitnya adalah lafaz assalamualaikum, syaddah dia ada di atas sin. Seterusnya kita akan masuk dalam pembahasan yang menerangkan tentang waktu-waktu solat. Waktu-waktu solat. Faslun awqatus salati khamsatun. Awal waqti adh-dhuhri zawalus syamsi. Wa akhiruhu masiru zilli syai'i mithlahu ghayra zilli al-istiwa. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا. وآخره عند غروب الشمس. وأول وقت المغرب غروب الشمس. وآخره غروب الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر. وآخره طلوع الفجر الصادق. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق. وآخره طلوع الشمس. الأشفاق ثلاثة: أحمر وأصفر وأبيض. الأحمر مغرب والأصفر والأبيض عشاء. ويندب تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض. Perbahasan ini membahaskan tentang waktu-waktu solat. Apabila kita dah tahu tentang rukun-rukun solat, bagaimana kita nak solat sedikit, muallif ataupun musannif di sini dia membahaskan juga perbahasan yang menentangkan waktu-waktu solat. Dimulakan dengan waktu yang pertama, iaitu waktu zuhur. Waktu awal pada waktu zuhur adalah zawalus syam, apabila tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, akhirnya waktu zuhur, masiru dhilli syai'i mithlah, apabila bayang-bayang itu sama seperti objek tersebut. Awal waqtil asri, awal waktu asar itu idza sara zillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan, seperti banyak akhir waktu zuhur lah. Akhir waktu zuhur itu adalah awal waktu asar, apabila bayang-bayang tersebut seperti objek tersebut ataupun dipanjang sikit. Wa zada qalilan, ataupun panjang sikit, menunjukkan kepada masuknya waktu asar. Kalau sekarang kita dah ada waktu, dah ada ilmu falak dan sebagainya, dah boleh untuk mengisbatkan waktu. Ni kita nampak macam remeh. Kadang-kadang kalau kita sesat, contohnya di dalam hutan dan sebagainya, ini adalah panduan-panduan kita untuk solat. Wa akhiruhu 'inda ghurubis syam, ketika mana terbenamnya matahari. Wa awwal waqtil maghribi ghurubis syam, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu ghurubis syafaqil ahmar, maknanya hilangnya. Kadang apabila matahari terbenam, masih ada lagi mega-mega ataupun gemar atau mega, ada orang kata tempiasan merah-merah yang ada di awan tu. Maksudnya habisnya merah-merah yang ada di awan itu menunjukkan habisnya
waktu maghrib. Disebut ini ghurubus syafaqil ahmar, maksud merah-merah yang ada di awan tersebut. Wa awwalu waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmar, hilangnya syafaqil ahmar tersebut. Wa akhiruhu tulu'il fajris sadiq, naiknya fajar sadiq. Sebab fajar ada dua, ada fajar kadhib dengan fajar sadiq. Sebab waktu subuh ni dia akan, apabila matahari dia nak naik, nak terbit, bukan maksud terbit waktu pagi, pukul 7 pagi tu, apabila terbit dia akan nampak macam klip-klip. Kita nampak waktu pagi, kalau kita bangun pagi-pagi tu, kita nampak macam sekejap macam bercahaya, macam orang angkat lampu kat belakang contohnya. Tengah kereta nampak, kita nampak macam cahaya sikit. Ini ada fajar, dipanggil fajar sadiq dan fajar kadhib. Fajar sadiq ni dia akan nampak macam sedikit bercahaya, macam bukan nampak cahaya sekarang. Ada sedikit cahaya. Fajar sadiq ni dia nampak macam ada sekejap ada cahaya, sekejap ada cahaya. Macam cahaya yang sedikit sangat, macam tempelih daripada cahaya. Wa awwal waqtu subhi tulu'il fajr as-sadiq, apabila naiknya fajar sadiq. Wa akhiruhu tulu'ush syams, apabila terbitnya matahari. Wal ashfaq ini ada padanya 3 yang untuk kita membezakan. Ada padanya ahmar, merah, asfar dan abyad. Apabila merah tersebut, merah menunjukkan kepada waktu maghrib. Apabila merah itu menunjukkan kepada waktu maghrib. Wal asfar wa abyad, kuning dan putih, itu menunjukkan pada waktu isyak. Dan disunatkan ke atas kita untuk mengakhirkan sedikit waktu isyak supaya betul-betul masuk waktu isyak dan terhilangnya syafaqul asfar dan syafaqul abyad. Seterusnya kita masuk pembahasan yang seterusnya, membincangkan tentang apakah tahrumus solat, yang mana waktu bila kita diharamkan untuk solat. Kita baca sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan. Faslun, tahrumus salatu allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat inda tulu'i syamsi hatta tartafi'u qadra rumhin wa 'inda al-istiwa'i fi ghairi yawmil jum'ati hatta tazul wa 'inda al-isfirari hatta taghrub wa ba'da salati as-subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'da salatil asri hatta taghruba. Diharamkan untuk kita solat pada 5 waktu. Disebutkan di sini adalah yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Apabila terbitnya matahari sehinggalah terbitnya matahari dengan kadarnya satu kadar galah. Disebut sini galah ni banyak mana? Sab'atu adru'. Maksud sab'atu adru' 7. Kata apa? Sini ke sini panggil apa? Hasta. 7 hasta. 7 satu galah tu 7 hasta. Kita ukurlah matahari naik dalam kadar 7 hasta, dah boleh untuk kita solat, untuk menunaikan solat nawafil dan sebagainya. Seterusnya, wa 'inda al-istiwa'i fi ghairi al-jum'ati hatta tazul. Apabila dah matahari naik terpacak, tidak diharamkan ke atas kita untuk solat sehinggalah matahari tergelincir. Mata tergelincir menunjukkan kepada masuk zuhur. Kecuali pada hari Jumaat dibolehkan untuk kita azan awal contohnya. Wa 'inda al-isfirari hatta taghrub. Ketika mana matahari duk kekuningan nak terbenam, apabila matahari sedang terbenam, diharamkan ke atas kita untuk solat sehinggalah terbenamnya matahari. Wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a asy-syamsa. Selepas solat subuh sehinggalah terbitnya matahari. Wa ba'da salatil asri. Selepasnya solat asar sehinggalah terbenamnya matahari. Seterusnya,
perbahasan yang membincangkan tentang sakitat. Sakitat adalah jamak kepada sakitah, diam. Diam dalam tempoh waktu 2 saat, itu dalam tempoh subhanallah. Sakitat dia ada dalam diam dalam solat ini. Sakitat seperti yang sebut, sakitat ini dalam aqwal, dalam percakapan. Akan tetapi tamakninah dalam af'al, dalam perbuatan. Sakitat dalam solat terbahagi pada 2. Sakitat dalam bentuk subhanallah 2 saat, dan sakitat sakitatun apabila kita lepas membaca Fatihah dan kita membaca surah lazim ataupun surah yang mana perlulah untuk kita diam dalam kadar bacaan satu surah Fatihah di dalam mazhab Syafi'i. Kita cari sama-sama. Sakatatus salati sittun baina takbiratil ihrami wa du'a'il iftitahi wa baina du'a'il iftitahi wa ta'awudhi wa baina al-fatihati wa ta'awudhi wa baina akhiril fatihati wa amin wa baina amina was surati wa baina surati war ruku'i. Saktah seperti mana yang saya terangkan tadi adalah diam dalam bacaan, ada dalam solat kita pada 6 tempat. Yang pertama, baina takbiratil ihrami wa du'a'il iftitah. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah, apabila kita angkat takbir Allahu akbar, berhenti sekejap dalam kadar subhanallah, kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sehinggalah akhir. Yang kedua, baina du'a ta'awuz. Maksud ta'awuz kita bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam mazhab Syafi'i digalakkan oleh kepada kita, ke atas kita, untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum kita baca Al-Fatihah secara sirran, secara senyap. Secara senyap. Lepas kita baca doa iftitah, kita senyap sikit dalam kadar subhanallah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang kedua, wa bainal fatihati wat ta'awuz. Lepas kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dituntut ke atas kita untuk saktah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca pelan-pelan nanti dalam kadar subhanallah, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tu tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, wa baina akhiril fatihati wa amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah dalam kadar subhanallah, baru kita kata amin, baru kita baca amin. Digalakkan kata kita untuk katakan amin. Seterusnya, wa baina amina was surah, di antara amin dan surah. Sini saktah dia bukan dalam kadar subhanallah lah. Ini saktah dia dalam kadar bacaan satu surah Al-Fatihah. Dan yang terakhir, yang war ruku'i, selepas kita contoh kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita berhenti sekejap, barulah kita rukuk Allahu akbar. Saktah inilah 6 saktah yang ada dalam bacaan di dalam solat. Selepas saktah dibahaskan tentang tamakninah. Seperti mana yang sebut tadi, tamakninah adalah berhenti dalam bergerak. Kalau saktah berhenti dalam bercakap. Kita baca sama-sama. Faslun al-arkanu allati talzamu fiha at-tama'ninatu arba'ah. Ar-ruku'u wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu baina sajdataini. At-tama'ninatu
hiya sukunun ba'da harakatin bihaythu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Apakah yang dimaksudkan tamanina? Hiya sukun, tidak bergerak. Bihaythu yastaqirru, maknanya keadaan kita tu, keadaan diri kita itu tidak bergerak. Istiqrar maknanya tidak bergerak, tegak. Kullu udwin, setiap anggota kita tidak bergerak. Mahallahu, pada tempatnya, dalam keadaan subhanallah, kecuali dalam keadaan subhanallah. Waktu bila kita perlu tamanina, yang pertama ar-ruku'. Apabila kita dah habis, contoh walam yakul lahu kufuwan ahad, kita kena saktah dalam keadaan subhanallah. Lepas tu kita sujud, Allahu akbar, kita rukuk. Yang pertama rukuk. Apabila kita rukuk, kita dah habis baca doa dalam rukuk, sebab doa dalam rukuk adalah sunat. Kalau kita tak baca doa dalam rukuk pun sah kita punya solat. Tapi kalau kita tak tamanina, tak sah kita punya solat. Habis dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, saktah, rukuk, naik. Kalau rukuk naik itu tak sah kita punya solat. Kalau kita rukuk tak baca apa-apa pun, cukup kita berhenti dalam rukuk tu dalam keadaan 2 saat, tamanina, sah kita punya solat. Sebab tu disebut tadi, orang yang mengaji fiqh ni bukanlah kita memahami. Tamanina, bila kita rukuk, kita kena tamanina. Lepas habis baca doa, kita kena baca tamanina. Kita kena diam sekejap dalam masa 2 saat, barulah kita bangun. Seterusnya i'tidal. Apabila kita bangun daripada rukuk, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, kita berhenti diam sekejap dalam tempoh 2 saat, barulah kita turun untuk sujud. Begitu juga sujud. Yang ketiga, as-sujud. Apabila kita sujud, kita baca doa apabila kita sujud. Lepas tu kita tamanina dalam masa 2 saat. Begitu juga yang tempat yang ketiga, al-julusu bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Apabila kita baca doa duduk di antara sujud, diwajibkan ke atas kita untuk tamanina. Jika kita tak lakukan tamanina dalam tempat-tempat ini, maka batallah kita punya solat. Sebab tamanina adalah di antara 13 rukun solat yang diwajibkan ke atas kita untuk melakukannya. So, apabila kita tak menunaikan rukun, maka tak sahlah kita punya solat. Tuan-tuan dan puan, biasalah kalau nak ngaji ni memang tak ada benda yang mudah. Bila kita nak mengaji, perlulah untuk kita tahammul. Ka'sal juhli man lam yatazarra, ka'sal juhli man lam yadhuq murra ta'allumi man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Man lam yadhuq, barang siapa yang tak pernah rasa murra ta'allumi sa'atan, rasa pahitnya mengaji. Sebab bila kita nak mengaji, yang pertama kita kena hormat kepada majlis ilmu. Sebab apabila dengan hormatnya majlis ilmu, sebab ada pada majlis ilmu ini adalah malaikat. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat dengan banyak jenis. Ada malaikat Allah sebut secara detail, Allah malaikat tak secara detail. Ada malaikat nama dia Katabah, Al-Hafazah. Ada malaikat yang intiqal, berubah. Ada malaikat yang datang pada majlis ilmu. Sebab orang yang tahu yang ada malaikat di majlis ilmu, dia akan menghormati majlis ilmu. Sebab itulah nak mengaji, bila kita dengan majlis ilmu, kita nak hormat ilmu tu, kita kena duduk dengan betul-betul. Tu benda yang susah, benda yang payah bagi kita. Sebab kita duduk ni, kita nak bergeraklah kiri kanan. Sebab tu lah Imam Syafi'i kata, man lam yadhuq, barang siapa yang dalam pengajian dia murra ta'allumi sa'atan, tak pernah rasa pedihnya, pahitnya menuntut ilmu, tajarra'a ka'sal jahli tula hayati, maka dia akan rasa, dia akan minum secawan, dia akan minum cawan ka'sal jahli, cawan kejahilan sepanjang umurnya. Contoh, kita apabila waktu kita kecil terhafal Quran, contohnya mengaji sungguh-sungguh, waktu kita besar, kita mudah tak payah nak hafal Quran, dah tidak perlu hanya untuk mengulang, dah kita pandai contohnya bahasa Arab.
Tidak ada masalah untuk kita nak mengaji bahasa Arab. Sebab orang yang mengatakan aku mengaji semua ni mudah, maka pembohonglah. Siapa yang mengaji perlulah untuk ditahammul. Sebab itulah Imam Syafi'i kata man lam yadhuq murrata 'alumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Begitu juga Imam Syafi'i kata apabila nak tahammul ni susah. Dia kata da'il ayyam taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakama al-qada'u. Da'il ayyam, biarlah kawan-kawan kamu nak pergi mana, biarlah pergi. Da'il ayyam taf'alu ma tasha'u. Biarlah hari-hari itu buat apa yang mereka nak. Wa tib nafsan idza hakama al-qada'. Bujuklah diri awak jika Allah uji kamu dengan satu perkara. Contoh, kita nak mengaji, tak ada duit, cukuplah, rasalah dengan duit yang kita ada ni cukup untuk memberi motivasi untuk kita mengaji. Berapa banyak orang yang ada duit, dia menggunakan duit dia dengan perkara yang lain. Berapa banyak orang yang ada duit sikit, dengan duit sikit tersebut dia boleh berjaya dalam pengajiannya. Sebab dia ada duit sikit, dia rasa ini duit dia untuk dia nak mengaji. Kalau orang ada duit, dia ada duit banyak, dia boleh nak mengaji, dia boleh tak mengaji. Begitu juga kita dalam mengaji perlulah untuk bersabar. Seterusnya disebutkan tentang perbahasan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Dan bila kita nak mengaji perlulah untuk kita khatam. Itu benda yang penting. Sebab Nabi SAW bersabda innamal a'malu bi khawatimiha. Sungguhnya satu amal dengan perakhirannya. Tiada ada guna orang yang bermulanya dengan baik, perakhirannya tak baik. So eloknya innamal a'malu, dan satu hari juga innamal a'malu bi khawatimah. Satu perkara itu perlulah ada pada akhirat. Saya habiskan sedikit perbahasan yang menerangkan tentang sujud sahwi. Disebutkan sini asbabu sujudis sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salati aw ba'dil ba'di. الثاني فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا. الثالث نقل ركن قولي إلى غير محله. الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. فصل أبعاد الصلاة 7. التشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على الآل في التشهد الأخير والقنوت وقيامه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. Kita akan mengakhiri kelas malam ini dengan dua pasal ni. Sebab pasal ni ada berkaitan dengannya. Yang pertama, pasal ini menerangkan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama, meninggalkan sebahagian daripada ab'ad salah ataupun sebahagian daripadanya. Sebahagian daripada sebahagian ab'ad. Apakah ab'ad salah tersebut? Ab'ad as-salah ni adalah perkara-perkara yang disebutkan fasal yang seterusnya, yang selepas itu. Iaitu ab'ad salah ada 7. Ab'ad salah ada 7. Jika kita meninggalkan ab'ad salah ini, dituntut ke atas kita untuk sujud sahwi. Ustaz, saya lupa kunut, saya kena sujud sahwi, tapi saya lupa nak sujud sahwi. Sah tak salat saya? Sah. Saya lupa tahiyat awal, Ustaz, lepas tu saya lupa nak sujud sahwi. Sah tak salat saya? Sah salat. Okey, ab'ad yang syarat pertama, jika kita dituntut untuk kita sujud sahwi, jika kita meninggalkan ab'adus salah ataupun sebahagian daripada ab'ad. Apa maksud ab'adus salah? Ada 7. Yang pertama, tasyahhudul awwal.
tahiyat awal. Kalau kita meninggalkan tahiyat awal, dituntut ke atas kita untuk sujud sahwi wa qu'uduhu. Dan apabila kita baca tahiyat awal dalam keadaan berdiri contohnya, dituntut kita untuk sujud sahwi. Apa? Sebab bacaan tahiyat awal perlu duduk, dalam keadaan duduk. Kalau kita baca sujud sahwi bukan dalam keadaan duduk contohnya, dituntut ke atas kita untuk sujud sahwi. Contoh dia duduk solat atas kursi contohnya. Contoh solat atas kursi contohnya, dia bukan dalam qu'ud, masa duduk tasyahud awal, dituntut ke atas dia untuk sujud sahwi. Begitu juga ab'ad solat, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Kalaulah kita duduk tahiyat awal dah, tapi tak selawat. Tahiyat awal dah duduk tapi duduk diam, lepas tu bangun untuk melakukan rakaat yang ke-3 contohnya, dituntut ke atas kita untuk sujud sahwi. Sebab kita meninggalkan ba'din, sebahagian daripada ab'ad. Ab'ad tu tasyahud awal, sebahagian daripada tasyahud awal adalah ba'du, iaitu selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal. Selanjutnya wassalatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir, selawat ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dalam tahiyat akhir, kalau tahiyat akhir kita tak selawat ke atas Nabi, batal kita punya solat. Sebab selawat ke atas Nabi dan tahiyat akhir adalah rukun. Ni meninggalkan selawat ke atas ahli saudara Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tu wajib, wa ali sayyidina Muhammad. Ali sayyidina Muhammad itu kalau kita tinggal, dituntut untuk kita untuk sujud sahwi. Sebenarnya kunut dan berdiri dalam membaca kunut. Kalau kita kunut dalam bukan keadaan berdiri, dituntut kita untuk sujud sahwi. Wassalatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi, selawat ke atas Nabi dan sahabatnya dan ahli Nabi dalam kunut. Kalau kita dah habis baca doa, tak selawat ke atas Nabi, tak baca sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ataupun wa baraka wa salam, dua ayat, dituntut ke atas kita untuk sujud sahwi. Sebab kita meninggalkan ba'dul ab'ad, sebahagian daripada ab'ad salat. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'lu ma yubdilu 'amduhu wa la yabtulu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan, melakukan satu perkara jika kita melakukan secara sengaja terbatalnya solat, jika kita melakukan secara tak sengaja lupa, tak batal solat. Contohnya kita tambah rakaat dalam keadaan yang tak sengaja, kita kena sujud sahwi. Kalau kita tambah rakaat solat dalam keadaan sengaja, kita sedar saja nak tambah, itu dianggap sebagai bid'ah dan batal kita punya solat. Ustaz, ada pernah solat dalam satu masjid, seorang imam ni tak baca kunut. So makmum ini lepas imam, apabila imam bagi salam, makmum tak bagi salam, dia pergi sujud sahwi 2 rakaat, dua kali sujud, lepas tu baru bagi salam. Solat dia sah ke tak Ustaz? Solat dia batal. Sebab apa? Dia menambah daripada perbuatan solat dengan sengaja. Apabila dia solat dengan imam, walaupun imam tu tak baca kunut. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, innama ju'ilal imamu liutamma bih, dijadikan imam tu untuk menyempurnakan solat. Jadi kita kena untuk mengikut imam. Kalau anda nak solat sahwi sangat, solatlah, sujudlah sahwi selepas salam. Sebab kalau tengok dalam mazhab Maliki, dia ada dua sujud sahwi. Kalau mazhab Maliki, dia sujud sebelum dan solat selepas salam. Kalau perbuatan tu kurang, sujud sebelum. Kalau perbuatan tu lebih, sujud selepas. Kalau nak sujud sangat, dalam contoh yang saya bagi tadi, sujudlah selepas solat. Kalau kita saja menambah apa yang imam tak buat, contoh imam tak kunut, dia tak sujud sahwi, kita pandai menambah sujud sahwi,
maka kita telah menambah perbuatan solat. Begitu juga kalau kita solat di imam yang tidak baca qunut. Contohnya kita pakai pandai-pandai buat qunut, contohnya terbatalnya kita punya solat sebab kita menambah satu perbuatan yang tidak ada padanya imam. Apabila nanti kita akan mengaji pada kelas yang ke depan syarat-syarat imam dan makmum, syarat-syarat imam dan makmum. Dan seterusnya itu yang dimasukkan dengan fi'lu ma yabdulu 'amduhu wa la yabdulu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Perbuatan yang kita berbuat dengan sengaja terbatal, apabila kita buat dengan tak sengaja tidak terbatal. Soalnya penambahan atau pengurangan dalam solat. Yang ketiga, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli. Contoh, menukilkan rukun yang qawli bukan tempatnya. Fatihah rukun dia qawli. Rukun dari segi perkataan. Rukun qawli dekat apabila kita qiyam lah. Apabila tahiyat awal baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita telah menukarkan rukun yang qawli di waktu kita qiyam. Kita mungkin baca Fatihah pada waktu kita tasyahud awal. Pada waktu tersebut dituntut kata kita untuk sujud sahwi. Apa maksud sujud sahwi? Apa maksud sahwi? Sahwi maksud lupa, dan sujud maksud lupa. Ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'lin ma ihtimal ziyadah. Jika kita menambah kita punya perbuatan dituntut ke atas kita untuk sujud sahwi. Kalau kurang dah tak sah kita solat sebab dah kurang. Kalau kita tambah kita kena sujud sahwi. Ustaz, saya tak pasti lah. Saya solat ni tambah solat 3 atau 4. Yang mana saya nak ambil? 3 atau 4? Kita ambil 3. Sebab kita kena ambil yang paling kurang. Sebab apa? Kurang tu kita dah tahu dah, kita buat. Sebab 4 tu kita tak pasti kita buat ke tak. Sebab kalau kita ni saya solat 4 ke 5 lah. Saya solat 2 ataupun 3 tak tahu saya solat 2 ataupun 3. Sekarang tengah solat ni 2 ke 3. Sebab nak sujud sahwi ni. Nak buat apa? Kalau kita rasa syak di atas 2 atau 3, anggaplah kita solat 2. Kalau kita solat zuhur, solat lagi 2 rakaat lagi. Mungkin takat itu saja untuk kelas pada malam ini. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.